Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Taala dapat kita menyambung kuliah tafsir kita ini. Itu penghujung surah Al-Mursalat, surah yang terakhir daripada juzuk yang ke-29 dan ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La zalilin innaha tarmi bishararin kal qasr. La zalilin wa la yughni minal lahab. Innaha tarmi bishararin kal qasr. Ka'annahu jimalatun safr. Wailun yawma izin lil mukazzibin. Haza yawmun la yantiqun. Haza yawmun la yantiqun. Wa la yu'zanu lahum faya'tazirun. Wailun yawma izin lil mukazzibin. Haza yawmul fasli jama'nakumul awwalin. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. Sadaqallah. Antara intisari ayat yang kita baca masih lagi menyentuh tentang peringatan ataupun dialog yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagai peringatan-peringatan, bukan hanya dilakukan oleh kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kaum-kaum yang sebelum daripada mereka. Peringatan untuk mereka sedar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kehidupan dunia yang sementara, nikmat yang sedikit ini tidak menyebabkan mereka itu diseksa di hari akhirat kelak buat selama-lamanya. Yang ketika itu tidak ada bantuan, pertolongan kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan azab yang amat pedih akibat daripada keingkaran, kesombongan dan juga sifat membohongi apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, dan cabaran-cabaran buat mereka seolah-olah untuk memberi ruang kepada mereka melepaskan diri mereka daripada azab Allah SWT. Pada hakikatnya tidak ada siapa yang mampu untuk membebaskan diri mereka daripada ketentuan dan daripada juga azab Allah di hari akhirat kelak.
bagi mereka-mereka yang kufur. Adapun bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah SWT menjanjikan buat mereka dengan nikmat, kenikmatan yang berkali lipat di hari akhirat kelak dengan balasan syurga, nikmat yang dikurniakan buat mereka. Dan kepada mereka-mereka yang membohongi Allah, nikmat di atas muka bumi ini merupakan nikmat yang sementara, dan di hari akhirat kelak mereka akan dihimpunkan bersama dengan orang-orang yang kufur, bukan hanya di zaman mereka tapi juga di zaman sebelum mereka, untuk mereka mendapat dan menyaksikan azab yang dijanjikan buat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mursalat ayat 31. Kitab kita ni muka surat 249. Allah SWT berfirman, La zalilun wa la yughni minal lahab, Innaha tarmi bishararin kalqasr, Ka'annahu jimalatun safr, Wailun yawmaizin lil mukazzibin, Haza yawmun la yantikun, Wa la yu'zanu lahum faya'tazirun, Wailun yawmaizin lil mukazzibin. Ia bermaksud tiada atap yang berteduh mereka itu padanya pada hangat hari tersebut, dan tiada menolak suatu daripada menyala neraka, bahawasanya neraka itu melontar ia dengan api yang mercik daripada neraka, seperti mahliga yang besar, dan tinggi naik mercik itu, seolah-olah mercik itu unta kuning campur hitam, kelakuannya dan warnanya, yakni besar. Mercik itu seperti mahligai, warna kelakuannya cepatnya seperti unta. Azab itu bagi segala orang yang dusta dengan khabar dan rasul pada sifat neraka. Ini hari kiamat itu, hari yang tiada dapat berkata-kata mereka itu ahli neraka dengan suatu daripada minta uzur dan lainnya, dan tiada diizin bagi mereka itu pada minta uzur, maka minta uzur mereka itu. Allah Ta'ala berfirman, La zalilun. Zilun ni mana tempat berlindung. Orang panggil atak lah, tempat berteduh lah, tempat berlindung lah. Kalau dunia ni orang panggil tempat berlindung daripada panas dan hujang lah. Tapi hari akhirat kelak tidak ada tapak untuk berlindung, walau sebatang pokok pun. Dalam satu hadis disebut sab'atun yuzilluhumullahu yaumal qiyamah. Ada 7 golongan orang yang zil, orang yang diberi pelindungan, diberi teduh, diberi bayang di hari akhirat kelak. La zilla illa zilluh. Tidak ada bayang, tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat berlindung melainkan bayangan Allah. Ada satu hadis menyebut pada mahsyar ni seumpama sekeping roti. Mana tidak ada tanda ia didatangi oleh manusia. Yang diciptakan oleh Allah, mahsyar ni tempat beripung, padang, kita panggil tambah padang lagi bang, padang mahsyar. Mahsyar tu bahasa Arab lah, hasyara tu hipung. Mahsyar ni mana tempat beripung. Ada kita tambah padang, tempat beripung. Maknanya tidak ada pokok, tidak ada apa tempat berlindung, bangunan apa tidak ada. Tidak ada la zilla illa zillu. Tidak ada tempat bayang, tempat berteduh, tempat nak berlindung, wakah ke apa ke, melainkan bayangan Allah, teduhan Allah. Itu disebut ini la zalilu, tidak ada tempat berteduh pada hari itu tu hari kiamat lah. Atas dunia ni ada lagi orang kadang-kadang orang kafir sedak lagi duduk dengan ekong, dengan apa selesa, dengan kolang, dengan aruk, dengan orang puang lah, syahwat, berbagai-bagai lah. Dunia tak habisah harta benda tapi mereka akan tinggalkan benda itu, dan di hari akhirat kelak dia kata la zalil.
la zalilin wala yughni, dan tidak mengkayakan. Rinak ni, ghani ni kaya. Minal lahab, lahab ni Abu Lahab, putuk kayu, api menyala. Manapa tidak ada sesuatu yang kamu dapat bebaskan dirimu daripada api neraka. La yughni, tidak mengkayakan kamu. Orang kaya ni maknanya dia kalau nak kena sakit dia pergi hospital. Kalau nak kena samang dia cari lawyer. Maknanya dia orang kaya, maknanya dia boleh ambil lawyer, ambil doktor, ambil ni. Ayat akhirat kelak Allah Ta'ala kata tak mengkayakan dia. Kekayaan dia itu tak ada membantu dia. Atas dunia dia kaya, dia sehat, dia gagah, dia berkuasa, berpangkat, tapi tak boleh menyelamatkan dia. Sebenarnya kalau kita atas dunia ni, orang kaya ni maknanya orang yang paling berhajat. Sebab dia masak, ada tukang masak. Tu. Dia ada kilang, bukan dia buat, orang lain buat dia sebab dia kaya. Orang miskin ni dia buat belaka, masak sendiri, basuh sendiri, kerja sendiri, cari piti sendiri, semua dia buat sendiri belaka. Tapi disebut orang kaya ni mana orang yang dah berhajat. Tapi orang yang panggil zalim, orang yang kufur, golongan yang mukazzibin ni, la yughni, tidak akan mengkayakan mereka itu, tidak akan menyelamatkan mereka itu, tidak akan terbebas diri mereka itu minal lahab, daripada api neraka. Nak selamat mana? Tidak ada teduh, tidak ada pelindung, tidak ada bayang yang menyelamatkan mereka daripada kepanasan. Tidak ada perkara yang dapat menghalang mereka daripada api neraka Allah SWT. Kalau atas dunia ni dia ada bangunan 8 tikar, 10 tikar, dia boleh selamat. Atas dunia ni dia ada helikopter, dia boleh ambil lari. Dia boleh cari tempat berlindung. Tapi hari akhirat tidak ada. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Innaha, api neraka tu dia kata tarmi. Ramah ni lepo, mercik. Piu. Kalau kita tengok apa panggil gunung berapi tu kan. Hak tengah gelegok tu kan, dia tubik pop. Tarmi tu melontar, memercik. Terbang siang. Panasan dok lalu. Bisyararin kal qasr. Tinggi dia tu dia kata seperti istana, seperti bangunan qasr. Qasr ni kau mahliga, istana lah. Orang dah buat istana selapis-selepek macam pondok buruk kita mah. Orang istana ni tinggi. Apa istana tu tinggi? Sebab dia nak tengok orang musuh nak lawan dia ke apa sebagainya. Dia buat besar istana ni. Tebal tembok dia supaya musuh tak boleh nak menguasai. Kadang-kadang dia gali sungai keliling, ubuh buaya pula dalam tu. Takut orang pergi berenang-berenang kan. Macam-macam lah keselamatan. Jadi kal qasr, seperti mahligai. Nak kabur besarnya api tu. Ka'annahu jimalatun saf. Dan seperti orang panggil kekuning-kuningan warna unta. Safru ni kuning, jima ni mana unta. Kan dia galak unta. Ni orang panggil tashbih. Orang ngaji balarah ni tashbih. Allah Ta'ala mentashbihkan, mengumpamakan, menggambarkan, taswir, beri gambar orang. Bila mu tengok atas dunia ni benda gitu, Allah SWT buat seumpama gitu, tashbih. Bukan serupa tashbih. Ka tu, ka'annahu, seolah-olah, seumpama unta bergelewok kepala dia, kekuning-kuningan, safra.
Jadi nak kabur besar tu tinggi, seperti mahligai, cepat merecik, warna dia tu seperti pala ataupun unta, yang kuning hitam, dia bergelok tu. Itulah Allah SWT nak mentasbihkan tentang gelegok api neraka itu, yang tak akan dapat kamu menyelamatkan diri padanya. Manusia ni lalu tu pakai ketel tu, kat api loji tu kita tengok tu, bau menyala tu. Kenapa nak merah ada, kuning ada, hitam. Dia warna bukan dia bertukar-tukar. Begitulah umpama Allah Subhanahu Wa Taala nak beri tunjuk dengan cepat gelegok dia tu, dengan besarnya, dengan hebatnya, supaya memberi peringatan, memberi keinsafan, memberi ketakutan kepada mereka yang diberi ambil ingatan. Tapi jenis hati kerah ni bang, you buat pekok badok je, dia kata nak buat lebong, cakap boleh tu, nak sembang boleh, pelawak tu. Tapi bila hari akhirat kelak, malaikat tanya, tak ada Nabi ke royak kamu? Bila depan neraka tu dia kata ada, tapi ingat wak lolok. Tu. Kalaulah aku ikut Nabi tu, wak amda dah, nyesal dah, pakai gawar dah. Tapi akhirat kelak gitu, malaikat tanya, tak ada orang royak ke kamu? Kita kata ada dah, ustaz baca dah, ngaji dah. Dia kata ajar dah, tapi ingat wak lolok itu pelawak dah, sabuh. Tapi bila mereka tengok dengan mata kepala mereka sendiri, barulah. Bila Allah Ta'ala ulang lagi, wailu, neraka celakalah. Tu. Yaumaizin, pada hari tersebut. Hari tersebut tu hari kiamat. Lil mukazzibin, bagi orang yang membohongi, kazab. Bila Nabi kata, kazab, lawak. Dia bakit lawak. Betul tak tu royak tu baca tu? Pelawak lah, yang apa kok dia kata. Jadi dia tak percaya. Dia membohongi. Dia bakit lawak. Sihir tu Sihir ni pelawak lah. Mana benda tak betul. Jadi bila mereka kata Nabi Muhammad ni ahli sihir, sihir tu mana bohong. Betul, kalau kita tengok ahli sihir buat tu, dia bukan betul, dia pelawak. Cuma mata kita dah nak lapuk. Tapi mukjizat ni bukan sihir. Memang betul. Khawarikul adat, benda yang mencairkan adat tapi benar. Benda yang mencairkan adat tapi betul. Itu zaman ni dia kata sihir, dia kata pelawak. Layang dengar dia tu, kata pelawak tu. Pelawak sama, kazab, pembohong. Jadi nabi-nabi tu dikata sebagai orang yang bohong. Zaman kita ni Nabi tak ada dah. Tinggal ulama' lah. Ulama' warasatul anbiya. Para ulama' itu merupakan pewaris Nabi. Tapi orang akan kata sama ya. Pelawak. Apatah lagi ulama' ni tak ada mukjizat. Kedian-kedian ni tak ada karamah. Kalau ada karamah pun orang panggil keramat lepas mati. Keramat lepas mati. Bukan keramat hidup, keramat mati. Mati baru kita nampak. Apa? Ramah semaya jenazah ni. Mari warna. Tu mana keramat. Keramat mati. Tapi mati dah. Masih hidup kita tukang jar. Bila mati tengok. Baru nampak. Atau panggil zaman kedian-kedian ni, maka hilang. Karamah hilang. Mukjizat betul lagi. Jadi akhir dia kata supaya cerdik aku, pandai aku, kaya aku, semak aku, bijak aku. Dia baca tu terpelawak je. Tapi Allah Ta'ala beri peringatan, wailun yawma izin lil mukazzibin.
celakalah dia kata. Pada hari tersebut orang-orang yang bakit lawak buat pembohongan. Mereka-mereka yang kata nabi-nabi tu bohong, Quran tu bohong, Allah Ta'ala atau agama ni bohong belaka dia kata. Tak payah ikut agama lah dia kata. Tak payah ikut Islam lah. Semua agama ni betul belaka. Semua agama ni nak kebaikan belaka. Cara dia kata pakai serban kuat sangat. Oksigen kan go through dia kata. Oksigen dah masuk dalam kepala dia. Mana oksigen dah masuk dalam kepala tu mana dia? Bodoh lah. Tak cerdik kalau pokok warna tak cukup baja. Keripung gitu ada umpama. Mana orang alim, orang ngaji agama ni bodoh, tak pandai, tak cerdik. Kayak gitu kalau nak meretah negara betul kau orang alim ni, kalau dia tahu erti dia kata jaga bab agama je. Wis sejik surah je. Ni bab nak meretah negara nak mana erti dia kata. Bui hak erti tu hanya banyak. Rembak situ, rembak sini apa. Gitulah gambaran ni. Kadang-kadang orang berjuang-berjuang, orang ulama berjuang. Tahu? Kelerang ni ada sesuai, tak boleh dia kata. Tak patut dia nak nak ngaji Quran. Dia ingat ustaz alim ramai ni apa, tukang baca Quran je, ngaji Quran je dia ingat. Jadi kita ni sekular ni ada lagi dalam kepala kadang-kadang lah. Dalam bab-bab tertentu kita ni kafah dah secara menyeluruh. Dalam bab-bab tertentu ada duk berasa lagi sekular. Bila letak orang ngaji agama nak jaga air, dia kata pandam dia nak jaga air. Menteri bahagian air, nak jaga benda, nak jaga komoditi, nak cakap benda dia kata, nak cekok itu. Gitulah gambaran. Sama tu lah lagi zaman Nabi Yusuf tu kalau kita benda tau. Nabi Yusuf ni agah nak jadi menteri dia kata. Bak khazanah, jaga menteri ekonomi, menteri keuangan. Nabi Yusuf kata, "Wi kat aku, biar aku jaga." Tu. Kalau kita ada zaman tu kan mau, duduk dalam jin ngaji tu mana dia? Duduk dalam jin, tubik-tubik jin nak jadi menteri. Ngaji bila, ngaji mana? Imeh buruk. Dah dia tuduh sehingga dibicarakan semula. Tidak sedar Nabi dan Rasul ni dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala turunkan Quran panduan. Dia biasa dia pandai cerdik ni sebab dia tak mau pakai Quran, tak mau pakai hadis. Dia rasa dia cerdik. Sedangkan itu merupakan cara yang tak betul, salah. Allah Taala yang cipta bumi, langit, isi segalanya. Dan Allah Taala suruh khalifah-khalifah ni sebagai duta Allah, wakil Allah, untuk mengurus dan tarbiyah bumi ni sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Atur bumi ni mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu taala. Jadi Allah Taala turunkan kitab Al-Quran. Dia turun pemain dia Nabi. Turun apa nasihat-nasihat didikan ajarnya apa sebagainya hadis. Yang menyebabkan memandu kita supaya tidak stuck. Taraktu fikum amrai lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggal mu dua perkara, mu tidak akan sesat kalau kamu jadikannya sebagai panduan, sebagai pedoman. Dapat Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Jadi orang yang bakit lawak ni Allah Ta'ala kata celaka lah hari tu. Mapuh lamu kau kita kau. Punuh lamu. Bahan neraka lamu. Kenapa masa atas dunia tu? Mukazzibin. Orang-orang yang sentiasa membohongi. Bukan dia bohong kat orang. Orang Nabi atau dia kata bohong. Pelawak. Ni mukazzibin. Tu. Haza yaumun la yantikun. Haza, hari itu hari kiamat lah. Bukan hari ni orang ada Facebook belaka masing-masing. Pandai dia. Kalau dia ulah bab kesihatan tu berapa puluh tahun macam dia tu jadi doktor. Dia cakap bab undang-undang, Allah tak hakim. Pandai belaka zaman lain ni nak guna. Dia ke mana dia nak tulis benda pun. Orang cakap bab ni, dia erti belaka, dia pandai belaka.
Hari ni hari atas dunia, haza yaum, bukan hari atas dunia. Atas dunia ni dia boleh sembang belaka, dia boleh kata belaka, orang lain tak betul belaka, dia seorang je betul. Tapi ni haza yaumu, yaum hari tersebut. Hari ni hari mana? Hari kiamat. Masa tu orang zik dah mulut dia tu. Jangan masa mana, masa mati tu orang zik dah. Ikut pandang kita dah. Cuma kita dah nak cakap bila orang mandi tu, kita kata jangan kasut sangat, sakit. Gosok. Dia baru sudah makin mau ambil nyawa, ambil nyawa ni sakit. Jangan ngasuh-ngasuh nak gosok. Dia dah nak khabar tu, jangan kasut sangat, sakit. Bekas mereka mau ambil nyawa tu sakit lagi. Mandi seselu, bersih seselu. Itu orang jenis ngasuh-ngasuh dia mandi mayat Cari orang beralu-beralu, lembut-lembut apa. Mulut pun gitu kok. Kadang-kadang mulut ada mulut jenis mulut kasar. Dia cakap macam-macam, hina jenis mayat apa dan sebagainya. Tak boleh. Ataupun jenis tak boleh nak simpan rahsia lepas hari tu. Aku mandi jenazah dia gini. Tak boleh, aib. Orang jenis tak ada mulut baru boleh. Tu. Kita molek dah. Hak kita bawa temang tu, tukang Allah air. Hak ni pula mulut pula banyak. Tak boleh. Dia kena ada adab dia, akhlak dia apa dan sebagainya. Tak boleh cerita aib diri dia, aib keluarga dia apa sebagainya. Haza yaumun la yantiqun. Hari itu, hari kiamat itu hari dok bercakap. La yantiqu. Hari dunia ni hari ni cakap belaka. Yalah. Haza yaumul laka. Orang Arab kata, wa sayati yaumun alaika. Hari ni harimu. Spekar duk mulut dia, ikut pandang dia, nak royak. Esok kan spekar boleh kita pula. Masa tu dia kebel orang ni, kalau orang kebel dia pula. Macam-macam. Jadi atas dunia ni, bila kita nak cakap, pada patutlah. Sebab kita tahu ada kiraman katibin, ada malaikat yang mencatat kiri dan kanan itu. Lepas pada tu, apa yang kita cakapkan itu, setiapnya dikira dan dihitung di sisi Allah. Tak ada orang kata, ni dak kait dengan agama. Ada orang kata gitu. Bak politik, bak meretoh negara ni dak kait dengan agama. Mana ada mereka? Bak ni mereka kata jangan tulis dak kait dengan agama. Ada gitu. Ada. Mau makan, mau minum, mau semua. Dia dak terlepas daripada hukum syarak. Dak terlepas pada hukum syarak ni kenapa? Barang haruh, barang makruh, barang sunat, barang sah, barang batal, barang wajib, barang haram. Dia kait. Ada kait hukum. Kecuali kalau kita tertidur, tersepak, mana tersalah, maka yang itu dimaafkan. Ataupun gila, ataupun dok mukallaf, orang lain tu masuk belaka. Tu. Tak ada terkecuali. Ni kita ni kadang-kadang ikut orang kok. Ni dok kait dengan agama. Mana ada dok kait dengan agama? Mu nak pilih mana? Nak pilih bini pun Nabi ajar. Mu nak berok Nabi ajar, mu nak makan Nabi ajar. Apatah lagi bab menguruh, meretoh negara. Khalifah. Sebab itu merupakan utusan Allah yang paling besar. Yang menyebabkan baloh dengan setan, dengan iblis. Iblis ni nak kira khalifah ni. Allah Ta'ala latih Nabi Adam sampai kiamat baloh itu. Patut zaman kita ni dah baloh-baloh lah. Orang baloh lama dah. Ambil kemulah iblis mengetah pula. Aku tak mahu dah. Patut katalah gitu. Dah. Kita sebagai mukallah ni kena galah, kena pikul. Tu. Jadi ada dua pilihan situ. Nak ikut perintah Allah ke nak ikut dok Allah Ta'ala perintah. Nak ikut Islam ke nak ikut dok Islam. Nak ikut agama ke tak mau ikut agama. Jadi orang kafir ni dia akan keping lah supaya orang Islam jangan cara. Bak ni dak berkait.
Benda ni kotor. Tu. Akalang dia. Bila orang Islam lepas, atas dia, hanya lembang dah lah. Tu kita agama payuh ni, dok leh apa sebagainya tu. Sebab, apabila kita asingkan dia daripada agama sekular. Dulu saya kali ngaji tu, negeri Mak Saleh tu, jiran saya tanya, mu mari ngaji ni, mu ambil koh benda dia kata. Ekonomi ke? Kenapa? Dok kata agama. Agama? Kata apa? Oh, kalau agama, baloh kata. Agama baloh dia kata. Apa sebab? Mu akan kata hal ni halal, hal ni haram. Jadi kalau kami buat ni haram, baloh kita. Makna agama ni bagi dia dalam kepala baloh. Tulang puang jiran saya tu, puang. Tua dah. Dia Islam. Tapi saya nak mampu. Kamu bila sebut agama tu, setok tu dia. Baik ngaji agama. Kita baloh dia kata. Sebab tu Mak Saleh, bila dia jumpa, dia tanya bab cuaca. How's weather today? Guana keadaan cuaca kita hari ni. Sebab cuaca ni dak baloh dia tu. Dia kata mendung hari ni, cuaca bagus, sejuk, apa, tak ada hujan, dak baloh. Kalau mau tanya bab bola, baloh. Dah ni sokong Liverpool. Ni sokong apa, MU. Baloh dia kata. Kalau mau cakap bab agama, baloh. Kau cakap bab politik, baloh kata. Jadi jangan cakap benda itu semua. Itu cakap bab cuaca saja. Cuaca dah baloh. Jadi lagu tu. Jadi tambah baloh, jangan bab agama. Betul dia kata agama ni mari letak pi pagar je. Kalau nak mari jabat, letak pi tu jabat. Agama ni letak pi tu jabat. Jangan awak masuk dalam jabat. Gitu bang. Jadi kalau kita nak masuk dalam jabat, letak pula nak laksana syariah, mesti bangun lalu. Macam baru ni kita kata, ustaz ni, orang kita tengok wayang kena ikut apa syariah compliant. Laki suku, puang suku, keluarga duk tengah. Dia mula-mula salah faham. Dia kata kita bawa bini kita, ada tempat keluarga. Lepas tu lapu tu jangan gelak sangat. Dah buat apa? Takut dia buat filem pula. Dia dak tengok wayang, dia buat wayang. Orang tanya dak tahu cerita benda. Tu dah. Rupa dia buat wayang dalam tu. Jangan. Dari Kota Baru mari ni, ketel. Nak tengok wayang. Kata, kita, yalah masalah orang dulu dia luluh dah. Dah bila dia luluh tu, dia buat siap dah ni tepat ratus ribu tepat dia. Waktu dia 500 ribu kata dia buat tepat ni dengan kursi dengan apa tepat ni. Lepas tu nak tarik balik, kita nak sama kerja dia tu. Sama pula. Tapi kalau nak buat itu, ikut syarat, kita ikut. Ada seorang tu jangan ceroh dok lalu sampai dah tengok wayang dah ceroh. Dah tengok wayang ni, dok tubik warna tu. Besi bangun sampai Kuala Lumpur warna dia kata ni nak jadi negeri Taliban lah apalah kan. Nak masuk agama benda. Gitu. Tapi dua je sebab setiap perkara kita buat tu ada halal haram mereka. Jangan kita kata ni pentadbiran dak kait dengan agama. Mana ada dak kait dengan agama? Kita gonyol gigi, bersing, jalan, semua ada. Cuma masalah mana sunat, mana haram, mana wajib, mana fardu apa kita tahu lah. Mana awaliyah, mana keutamaan dia. Waktu kita ngaji kita tahu lah. Tapi jangan kita terpengaruh dengan golongan-golongan sekular, golongan-golongan hendak berayu agama apa sebagainya, supaya jangan capur. Ni dak kait dengan agama. Dia nak pergi bebas. Jadi hari tersebutlah yang tikun. Tak bercakap. Atas dunia ni, dak kita mah.
Popang nak dia lawyer. Sebab dok kena. Tapi hok dok kait dengan agama dok tu, kalau hok agama ni derah tu kan beta dia. Tapi hari akhirat, hari tersebut dok cakap dia. Apa? Allah Taala zik yang mulut dia ni. Dan la yang tikung ni mana tidak minta pelepasan. Atas dunia banyak orang alasan. Yang tikung tu alasan, biar alasan. Kalau orang puan pakai jibak, panah lah. Suruh semayang. Mayang warna rimah lah apa mah. Kita kerja kotor pomeng ni apa. Kita peladang tangan kotor. Masa mana nak semayang lah. Puasa warna gastrik sakit dalam perut gini lah apa mah. Kita mah Tuhan awak makan lah banyak apa dah. Macam-macam. Orang suruh tutup aurat, dia kata kita ni makhluk kejadian Allah. Kita tunjuk ke orang ni tanda syukur, dia kata Allah Ta'ala cipta, orang tengok, alhamdulillah comel dia. Pandai pulak dia sarah gitu. Berbagai-bagai lah. Orang kata harok, ni sehat lah harok. Tengok ni, berapa orang mati mabuk langgar orang kedarah. Apa yang Allah Ta'ala haramkan itu merupakan selari dengan hikmat dan juga kebijaksanaan manusia ni. Ada yang di luar pada pengetahuan kita nak amat, tapi kita yakinlah apa yang Allah SWT letakkan peraturan itu adalah untuk kebaikan kita juga. Tapi mereka nak canggah. Hak haram tu dia nak halalkan. Yang Allah Ta'ala halalkan, dia nak haramkan pula. Atas dunia gitulah. Hari akhirat la yantikum. Dia tengok dah neraka ni, tengok dah apa malaikat ni, tengok azab Allah SWT, dok terkata, dok minta dah. Mana? Betul dah, ikut dah. Kalau boleh naik atas bumi semula, kami nak taat dah, nak ikut dah. Mereka minta uzur ni minta excuse, minta pelepasan, alasan. Sebab tak kena mau. Ada je ujuh. Kita kadang-kadang baik diam je bang. Berujuh tak menang kok kita. Dia pandai lagi. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Bahkan tidak diberi izin kepada mereka. Faya'tazirun. Masa tu komen lah. Minta excuse lah. Minta pelepah lah. Kalau atas dunia ni polis tahan. Kalau kita pandai cakap piak lepas. Orang pandai sarah, pandai dia bang. Tu polis kata, Pak bertahan tak boleh pergi. Isteri dia kata, bini ramah itu. Gila, gimana nak ni? Kalau tak pergi, haram, awak tanggung dosa. Polis ni kata, okey, kita lepas beri. Ketua hospital kata, tak betul tu, kena cek tu, Datuk tu polis. Ada pelawak dia. Dia buat alasan je. Orang puang dia marah. Polis kata saya cek dah, memang betul dia bawa surat nikah. Saya kan PKP kan tak benar pindah sepadan ni. Jadi dia beri izin, dia pandai cakap gini-gini. Lepas dia. Tu dunia, akhirat wala yu'zan, tidak diberi izin kepada mereka. Payah ataziru, Allah Taala ni macam wak ngani kau pelik ah. Atau macam mukopling atas dunia dulu. Mereka tak ikut Nabi. Mereka kata Nabi miskin. Nabi ni menapa tahu. Sekolah pun dok, baca nulis pun dok pandai. Nabi ni anak yatim kata ni dia bangsawan. Dengan berbagai-bagai lah. Memberi alasan untuk mereka tak beriman. Wailun yawma izin lil mukazzibin.
celakalah pada hari tersebut orang-orang yang membohongi. Haza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailun yawma izin lil mukazzibin. Inilah hari perceraian antara yang sebenar dan batil. Kami himpun kamu hai ahli Mekah yang dusta dan segala orang yang dahulu kala yang dusta. Maka dihisap dan diazab kamu sekalian atas dusta Rasulullah. Maka jika ada bagi kamu itu helah pada melepah azab, maka perbuatlah helah oleh kamu. Neraka wail celaka hari itu bagi segala orang yang dusta dengan bangkit pada hari kiamat. Haza yaumu, bukan hari ini mah. Haza yaumu, hari itu mana hari kiamat. Yaumul fasl, al-fasl, pemisah. Kita pergi sekolah kan ditulis al-faslul awal, kelas nombor 1, al-faslul sani, kelas nombor 2. Jadi dipisah nombor 1, kelas nombor 2, orang ni cerdik ke, orang ni kurang cerdik ke, dulu pesa tak dulu, bos sini. Al-fasl, faslu ni pemisah. Haza yaumul fasl, hari ini hari pemisah. Pemisah dia, pemisah antara hak dan batil. Allah Ta'ala bagi dua. Ashabul yamin wa ashabus shimal. Satu kelompok duduk sebelah kanan, satu kelompok duduk sebelah kiri. Nampak dah tu. Kenapa? Awak balik kanan masuk surga, awak balik kiri masuk neraka. Allah Ta'ala bagi gitu. Dia tak bagi, awak ni keturunan ni, awak ni keturunan ni. No. Awak ni bangsa ni, awak ni bangsa ni. No. Tapi dia bagi, awak mana ikut hak. Dah hak apa? Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Jangan kamu jadi golongan yang melampaui batas. Mana orang yang ikut kebenaran ni, ikut agama, ikut Islam, duduk sebelah. Rasulullah kata, Al-Kufar millatun wahidah. Lain pada Islam, apa? Nama apa? Kristian ke, Yahudi ke, Nasara ke, Buddha, Hindu apa, duduk sebelah. Jadi bila dia dengar, dia kata, rasis. Dah kita nak kata mana ke mana? Sebab tu kita nak kata duduk sekalian. Allah Ta'ala kata dah pemisah. Mak ayah pun pisah. Islam balik ni, kafir balik ni. Walaupun mak pun, walaupun ayah pun, walaupun anak pun, pemisah. Yang dipisah masa tu siapa yang beriman, bertakwa, siapa yang kafir. Itu merupakan mi'yar kayu ukur di hari akhirat kelak. Neraca ni. Manusia ni tak kira warna apa, tak kira kaya miskin, tak kira cacat, tak cacat ke apa sebagainya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, paling bertakwa kepada Allah. Itu yang paling mulia. Dan disebut satu pemisah. Jama'nakum wal awwalin. Hari itu hari berhipung. Jadi orang kafir ni dihipung. Bukan haji zaman dulu lagi dihipung sekali. Dan orang mukmin pun akan dihipung juga. Sejak zaman Adam AS sampai zaman Nabi akhir zaman. Hak beriman diubur sebelah. Hak kupuk diubur sebelah. Jadi gipung belaka. Jama'nakum. Kami akan himpunkan kamu. Jama'na. Kami akan himpunkan kamu. Wal awwalin. Dan orang-orang yang awal sebelum pada kamu. Jadi mu dengan orang-orang hak dulu gipung belaka. Dia bagi salah sama dia. Dia kata ikut mu lah. Dia kata, tak kita ikut tok kita. Tok kita kata, ikut tonyang. Lah balik syaitan. Nak tamu iblis.
Iblis kata memang makanan aku. Ni orang panggil bangau ni. Tapi nak orang melatam dia dah duduk dalam neraka belaka dah. Siapa yang jadi bos dalam neraka? Iblis. Yang dipasangkan ni mahkota. Pakai mahkota juga macam raja juga lah, tapi buat daripada api neraka. Allah, dahsyat. Padahal kalau kira iblis ni tengok dah neraka. Tengok neraka kita ni dengar saja. Dengar orang baca Quran, dengar sebut ni apa sebab malaikat ni ambil iblis ni, dia tengok neraka ni. Tapi kerana dendam, deki, jangan main-main. Manusia pun gitu kok. Kalau dia tahu racun ni racun lah. Dia berdendam, deki, baloh laki bini ke baloh adik-adik, dia rela minum racun ni kak. Dia tahu dah racun, apa? Orang panggil dendam yang bergejolak ni, Allah akal. Dia naik kereta goik laju-laju, dia langgar ke batu. Ada dia tahu dah akibat dia tu. Tapi kerana apa? Panasan, sakit hati. Walaupun akal waras ni ada, tidak ada pertimbangan. Jangan tebang manusia ni apa? Sebab setan panah. Itu Rasulullah kata, hendaklah kamu berwudu. Sebab setan itu dicipta daripada api. Kena berwudu. Tapi kita kadang tengah marah ni tak nak semayang. Kalau orang ambil botol ni ambil semayang, dengan botol-botol tu kita plekon atas kepala suruh. Ambil semayang dia katanya. Waktu ambil golok ambak kita pula, dah cukup tanah kita lari. Ayo. Orang betul orang, walaupun dia kecil yang tapi main. Dan angin. Mari kus-kus dia tu. Tak kira besar lari tak cukup tanah. Orang puang pun gitu kan nampak lembu. Dan yang mengamuk bang. Saya tengok dah orang puang ni kocok. Sampai main. Habis waktu ambil buah. Tarik rambut guli bating. Tahu nak kata. Jama'nakum wal awwalin. Kami himpunkan kamu dan juga orang-orang yang sebelum kamu. Fa in kana lakum kaidum fakidun. Jika hari ini mu ada dekor, boleh dekor. Dekor lah. Nak selamat api neraka, sila. Allah Ta'ala, dekor lah. Berapa? Sebab atas dunia mu pandai dekor. Kaidung ni mana tipe hello. Nak pelepah. Pandai. Macam tadilah polis orang blok, mu pandai cakap ni polis pun lagi lah. Kita pun rasa pandai kita. Bila Nabi datang kita dekor gini pelepah. Dekor. Allah Ta'ala kata hari ni mana? Dekor lah. Dah cakap dah, senyap kat. Masing-masing tangan dah atas tekuk. Salah belaka dah. Nak taubat belaka. Hari ni dah akan taubat dah. Malaikat dah erek dah ni. Api neraka. Erek rata. Kelang, kakang. Atas dunia dah nak dekor. Orang kata kerak kuku. Dah apa dah Mak Saleh tengok pakai kuku panjang belaka. Kita nak kuku panjang ni tak. Mak kata kerak lah kuku tu sunnah Nabi. Dekor tu panggil. Kita pandai dekor. Ejah pula ni. Nak kening apa ni. Tanah botok sini pula nak ejah ni. Orang kabar awak lagi pandai dekor. Zakat dah bayar zakat. Dah bayar zakat dia pandai dekor. Dunia ni ada orang pandai dia lari kamtek tau. Dia upah accountant ni kau upah lari kamtek ni. Dia ajar pandai dekor lama. Zakat pun nak dekor kau. Bengong tu. Kalau kamtek mu nak dekor tu tak apalah maknanya. Jadi zakat bayar. Dia nak lepas kamtek boleh. Ni zakat pun dekor kau. Mana tak mau bayar zakat ni? Ada juga orang pesan lagu tu.
Dia dekor tak mau bayar zakat. Rasulullah kata, kalau mau kemampuan, PT ada, sehat, tubuh badan apa, orang panggil nak pergi Mekah. 3 kali mau boleh XU. XU ni kita orang panggil benda apa? Tangguh, minta tangguh 3 kali. Ini tulang hija gini sibuk. Yang kedua apa? Nama tak naik pergi tabung haji. Tu. Yang ketiga mau ada lagi. Ada apa lagi? Ada. Lah tak ada benda ni. Nama naik dah, Covid dah contohlah. Ni apa alasan? Covid tak lagi. Ada alasan, tak apalah. 3 kali selepas pada tu mu sudah menanggung dosa besar. Apa mu pergi tu boleh mu tak mau pergi. Tak mau alasan. Alasan tak sampai seru lagi dia tu. Ni reka tak sampai seru pula iwat tai Allah Taala pula. Kamu sudah menanggung dosa besar. Jadi kita ni diberi keizinan 3 kali saja. Untuk itu pun dengan alasan-alasan yang diizinkan syarak lah. Ada ni orang nak pergi sangat tapi mana tak naik nama tapi haji tak naik. Dia daftar dah naik nama. Tak ada apa. Tulang naik nama pitih pula tak ada. Tak ada masalah. Dia dikategorikan golongan yang tidak berkemampuan. Ni cukup lekat. Mampu pitih ada dah. Nama naik dah apa. Dia luah muda lagi dia kata. Ada seorang tu muda. Kata apa dah muda. Bagus muda-muda kita mau segar sehat. Ni tua-tua suruh orang opah orang apa. Dia kata kalau kita pergi muda-muda orang panggil ayah haji. Balik kampung muda ayah haji panggil. Kita nak ngorak jeng lalu kata. Bahasa lah mu ni kata. Ada juga kepala lagu tu. Jadi yang malu dia kata. Nak ngorak kata. Orang kata ayah haji. Allah putus mualak lagu ni kata. Jadi orang pandai dekor ni Allah Ta'ala kata fa in kana lakum kaidum. Jika sekiranya ada padamu mahir pandai reti untuk beli dekor pakidu. Dekor lah ini Allah Ta'ala kata. Begitu seorang lelaki tu bila dihipun Allah Ta'ala tunjuk pergi timbang. Tengok dosa dia ni bergebur-gebur Kenapa dia kata Allah Ta'ala tanya gimana? Kamu rasa malaikat aku salah tulis? Kalau kita nak dekor, malaikat salah tulis ni Allah Ta'ala gini aku dok. Dia kata betul. Mana buat maksiat semua dosa semua. Dah mana? Redalah dengan ketetapanmu hari ni. Allah Ta'ala kata gini, ni ada segini. Kalimah la ilaha illallah. Ni sebutir dengan bergebor dah kau cetong ni. Allah Ta'ala kata gilah. Kamu tidak akan dizalimi pada hari ni. Akhir berat autus. Tapi nak apa? Takut panak kita ni rasa malaikat ni tak betul tulis ni mau salah ni, bayah ni berat sebelah ni ada tu malaikat tak apa hati kat aku ni ada tulis. Kalau kita atas dunia ni. Kita bagai alasan-alasan. Tapi akhirat tak ada. Kita nak kata mana? Alasan dia lagi. Atas dunia ni Allah. Dia nak ikut, nak cepuk siapa dia nak salah. Nak kita duduk akhir zaman. Sehari dua main dulu apa. Waktu beg suat khabar Tok Hakim memerintahkan sepasang suami isteri. Anak dia tu puang doktor pensyarah universiti. Memerintahkan supaya bayar sara hidup kepada ibu dan ayah dia 500 bulan. Bila ayah anak dia tu nikah, dia pun tukar nama tanah rumah ke anak dia. Bila kawan ni nikah, ya ambak ayah dia. Boleh harap sungguhlah. Dia ambak mak dengan ayah dia tu. Sedangkan rumah tu rumah ayah dia. Tukar nama wiki dia dah kahwin dah ni. Dia pun anak dia janji duduk dengan kita lah mak. Sampai mati pun tak apalah. Dah mati nyambak dah setabuk. Tu pensyarah tu doktor tu. Le ni jadi mak ayah le ni kayak gediang. Jangan gitu ayah dia. Jangan tukar lagi. Ada dah kena Kuala Lumpur baru ni. Kayak kita pula kayak kita. Tak mau tukar nama le ni. Biar matilah dia kata. Boleh duduk di rumah ni ke apa-apa kan.
Tapi untuk kau nama, yang kita nyambak duduk duri amah lagi kan. Rumah orang tua tau. Tak nak sabar kita mikir, tapi gitu lah. Ada orang sama mak ayah. Tahu? Bukan learning ke, sama. 2-3 hari baru ni tetok ayah dia pula. Ada orang mari tolong, pula tu. Memang. Macam mana dunia hari ni? Pelik-pelik. Bukan alasan dah, buat golok tu. Nabi pun duduk betul. Mereka nak berhujah tak ada hujah. Akhir mereka nak bunuh Nabi. Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim pecah berala-berala kecek ubuh kapok kat berala so. Nabi Ibrahim kata mungkin tanya lah tu. Apa muak banyak sangat tu. Tu kapok duk tangan dia tu kap pecah tu. Dia kata, "Hei, kau batu kan nak cakap aku mana? Dah yang sembah." Dia kata menatan ni. Tu kita enggak bakar. Dia dah nak hujah. Bila dah nak hujah, nak main kata. Tu. Nak bunuh Nabi. Ada yang dibunuh, gergaji Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Tak ada hujah. Nabi Muhammad pun acak kali dah nak bunuh. Mereka berpakat nak bunuh Nabi. Sebab apa mereka nak bunuh Nabi? Mereka dah nak lawan hujah. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa dalilmu, bawa hujahmu kalau mu benar. Tu. Yang amat didak lu mati dah. Diharamkan masuk Singapura, Indonesia, berapa negara berapa. Bila dia mari ramai orang Kristian masuk Islam. Panggil padri dia berdebat berhujah, dia jawab. Ni Zakir Naik ni, yang lari daripada India nak bunuh sebab kau ramah. Orang India tu pun ramah juga. Walaupun dia minoriti lagi, tapi minoriti dia berapa puluh juta umat Islam. Dia berdebat, berhujah. Muqaranatul adiyah, comparative religion. Jadi akhir pakat masuk Islam. Dia kata, kita dah nak awang hujah Allah. Nak guna, nak igak. Berbagai-bagai tuduhan. Lari sini, mari sini pula. Berapa kali nak suruh hambak, nak suruh halau. Dah berhujah lah kata berdebat tambah. Dia tahu dah berhujah berdebat kalau. Jadi hari akhirat kelak Allah Ta'ala kata hari ni orang cakap tengok. Nak tengok lawyer setara mana mu lawyer. Nak lawyer sangat. Dak jawab. Wailun yauma izin lil mukazzibin. Celakalah pada hari tersebut orang-orang yang membohongi apa-apa yang didatangkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Bahawasanya orang yang muttaqin, orang yang bertakwa itu pada dalam teduh pohon kayu yang tebal dan mata air dan asal ni pemadu dan susu dan khamar ni air dalam syurga. Orang di dalam syurga kelak, ahli syurga kelak boleh minum air, boleh minum sungai susu, sungai madu, sungai khamar. Dia tak minum arak atas dunia, Allah Ta'ala beri sungai arak akhirat dalam syurga. Dan beberapa jenis buah kayu daripada barang yang mereka itu ingin padanya. Pada ayat ini diketahui bahawa makanan dan minuman syurga dengan sekira ingin mereka itu bersalahan, maka dikira barang yang ghalib ada dan dikata bagi orang muttaqin dalam syurga, makan oleh kamu, minum oleh kamu hal keadaan lazat dan puas dengan sebab barang yang kamu berbuat amalan dalam dunia dengan ikhlas bagi Allah semata-mata. Jadi orang baca tadi tu orang yang mukazzibin. Jadi Allah Ta'ala beri dua. Boleh pilih. Wa hadainahu najdain. Aku bentangkan pada kamu dua jalan. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Seorang guru pun kata, siapa dapat nombor 1 kita beri hadiah. Siapa dapat nombor bong sekali kita piak 5 rotang. Gitu. Jadi Allah Ta'ala sebut, siapa kufur, ini neraka. Siapa yang buat amal soleh, ini syurga. It's up to you. Ikut panamu lah tu, nak pilih orang mana.
Jadi innal muttaqin, sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu, fi zilalin, duduk di bawah teduh. Teduh bagaimana? Wallahu a'lam. Jadi atas dunia ni yang kita bilang hari, sehari, 2 hari, sebulan, setahun apa, sebab ada matahari. Siang malam. Jadi dalam syurga kelak kata riwayat tak ada matahari ni. Bulan matahari ni tak ada, tapi cerah. Wallahu a'lam. Jadi Allah Ta'ala bagi nikmat buat mereka. Fi zilal, duduk dalam keadaan teduh. Tak ada panah. Kita ni atas dunia ni panah. Pakat lari cari pak teduh. Sejuk dah lalu. Allah sejuk. Pakai baju sejuk. Duduk orang bakar api pula kayu. Bak sejuk dah lalu. Jadi hari akhirat keluar dalam syurga, dia kata tak panah, tak sejuk. Sedap selesa. Wa uyun ni ainu, mata. Uyun air, mata air. Jadi ada surga yang mengalir, sungai-sungai. Jannah tu kebun dah, jannah surga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang Arab ni kalau pergi jalan sungai, terjun apa, suka sangatlah. Saya bawa Arab ni wagi dulu kenyek, wagi sekayu, Allah tamu naik dia. Kak dia tak ada pada pasir. Sungai ni, sungai gitu je lah. Tengok jauh tu nampak comel lah. Kita tengok dalam TV tu, pergi dekat, Allah, kotor belakang air dah, daripada pucuk tu, daripada Sudang tu bawa terbit ke Mediterranean. Jadi kotor, tak bersih. Kita tengok atas ni nampak comel, nampak kapal belayar lawa. Jadi air sungai kat kita ni, ni pun kotor dah. Tapi ulu-ulu ni kawasan air terjun apa, comel lah. Dia suka sangat lah. Apatah lagi kalau buat rumah, mengalir bawah rumah dia. Allah, guling. Hari-hari raya dia pun pergi kat air macuk kepeh-kepeh. Kat tengah jalan tu, dia rider tu. Ada dia siram pokok bunga kepeh-kepeh. Lekong. Kereta pergi mari dengan debu penuh. Buka makanan yang makan duk jerengge. Mana naknya ada air macuk dia, Allah. Rumah saya tu dekat Hadikatul Dauliyah ni. Dia panggil taman bunga lah. Taman bunga negara lah. Taman bunga warna. Adalah dia buah payang itu sekarang air macuk tu penuh. Pada berkolak karak dekong air dah air tu le pusing. Penuh guling gendang sangat terketung Allah. Nikmat dah dia tu. Dah negeri pada pasir tu macam mana. Kau yang mari kat kita ni Allah. Air keliling. Nikmat. Jannah. Surga. Kita memang takut mari pala air gelolek dia tu main gemuk bapuk gitu. Dah dia nak tolong kita. Wa uyun ni jadi air mata. Akhirat keluar dalam surga ada air sungai susu, ada air putih, sungai yang jernih, ada air khamar yang Allah Taala berikan kurniakan kepada ahli surga. Wa pawakih ni buah-buahan. Orang Arab balik nu apa sebagainya mungkin dia buah anggur apa, zabib buah delima apa. Kita ni balik-balik ni buah rambutan, buah durian gitu. Mimma yashtahun ni, istahi ni yang kamu apa panggil berkeinginan. Kamu berahi. Mimma yashtahun, yang mu berahi dia, mu makam dia, mu nak merasa berahi nak makam dia, mari Allah Taala beri. Dia tahu kita ni adalah nak makam sangat pokok kita ambil. Atas dunia ni kita makan kena 3 utik, puah nak berok ciri lah. Dak dunia akhirat dak. Dia dak berok orang surga ni mah. Dia keluar peluh je. Dan peluh tu wangi. Bau kasturi. Tak ada jambang. Atas dunia je jak macam mau lari. Sebab itu atas dunia ni orang sedap sekali berok lah. Cuma orang dak keboi mah.
Kita tengah mesuara raja kali pun dah nak berok, dak peduli ke raja ah. Pergi berok dulu. Lega baru pergi jumpa raja ke raja lah. Kita tengah mesuara, tengah peting apa dah nak berok, dah tunggu berok situ ah. Saya dulu asko tu dah nak mari Kuala Lumpur tu pukul 10.30. Pukul 7 diri dah tengah padang. Ada kawan saya depan tu nak berok mana. Saya seang. Akhir sekali dah pergi lah. Lepo gitu senapang. Kata mana? Dah dah sapa juga. Dah kasut payah kasut luar ketak dah. Lepas tu dia buang getah pula, buang getah. Tali kasut ni panjang. Nak buang tali dah pada berok setambung tahi betih tu. Nak kata mana? Gitulah orang. Apa hebat lagu mana 45 bintang, 40 bintang dah berok kok setambung duduk betih tu dah nak buang. dah. Tu. Tapi dah kita pakai banyak ni orang tabik dah ingat dah tahi kembu tu. Betul lah orang ni. Sugai tak ada. Dak kecing dak berok. Orang puang pun tak ada haid. Tak ada nipah, tak ada apa. Sweet 17, muda semua. Comel, tak payah botok-botok lawa belaka. Bagi yang kahwin bersama suami dia. Bagi yang tak kahwin, dia akan kahwin dengan orang yang tak kahwin. Di hari akhirat kelak. Jadi ada ada pasangan belaka. Tak ada kerja dah. Duduk makan, jerenggeng, sembang-sembang. Sedap. Ayat nak kerja dia. Ada seorang sahabat tu jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, boleh kebun dak akhirat? So kata dah apa nak kebun dia? Aku suka kebun. Boleh Rasulullah kata kebun. Tapi mau nak jual siapa? Tanah sah tumbuh tu. Kak tu bek buah. Lepas tu nak pergi apa? Orang lain pun kebun macam mu kau. Ada yang belaka dah. Tak apa, itu boleh kebun. Tak apa dah. Boleh Rasulullah kata. Sebab dia suka kebun. Dia minat kebun. Rasulullah kata boleh. Dia suka tengok kebun. Tengok. Jadi, hasrat mereka yang beriman tu dikurniakan. Sebab itu menjadi dengki, dendang, gerang. Ahli neraka tengok. Makan sedap je renggeng. Ada ngebidadari, ada ngebidadara jaga. Makan, minum, sembang je. Tak ada dah kerja-kerja buat rumah, buat apa, nukang. Kita tak dunia ni nak bahan tanah kerja 50 riyal sehari. Tak ada dah hari akhirat. Sebab itu kita soborlah sebetul atas dunia ni. Hari akhirat kalau Allah Ta'ala cukupkan, lengkapkan buat dia. Walaupun dia merupakan orang yang terakhir masuk. Ada hadis kan cerita manusia terakhir masuk surga. Tupung berapa tahun teropong. Tengok nganga. Malaikat kata dia masuk. Dia tu masuk dia gitu. Tak ada dah bahan orang Melaka tu. Aku orang dia sekali je gitu. Masuklah, depan pintu surga tu lopong dah dia nganga tengok. Dan ni siapa? Kamu tu. Allah, hak terakhir kali tu. Udah neraka, angu habis berapa kali dah bakar, habis dosa dia masuk dalam surga. Lopong tengok nikmat dia. Jadi kita jangan kata tak apa, aku masuk ke dia kali pun tak apa. Jangan weh. Masuk neraka tu tak tahan. Jangan kesari nak dekat dia pun tak tahan. Jadi kita minta berlindung daripada Allah, daripada azab api neraka. Wallahu a'lam bissawab. Surat 55 dah. Ke-9. Harus memerahkan janggut dan menguningkan akan dia kerana perang sabilillah. Dia orang lelaki sunat sipang janggut. Sunnah Nabi. Kalau dak tumbuh nak buat mana? Dari nak pasal kat orang ni. Jadi dak tumbuh. Ada sekali itu Rasulullah tengok dia senyum. Dia pun balik kerak. Bak janggut dia 3 orang, dia kata Nabi nganying dia mau.
tengok janggut dia 3 orang, dia ke potong. Hari besok dia pergi jumpa Rasulullah paling kelain. Dia bertanya, ya Rasulullah, sebab apa? Kemarin aku tengok ada janggut 2-3 orang, ada bidadari main, dia kata. Dan ni pun potong. Dia kata, ingat Rasulullah awak nganyi dia, janggut macam tiang telefon, potong. Mana walaupun dah dia tumbuh 3 orang, tak apa, 3 orang ambil sunnah. Kecuali ada terpaksa macam askar ke polis ke, contoh Navy tak apa, dia suruh kita ikut Mak Saleh pun. Navy Mak Saleh boleh simpan janggut, kita boleh simpan janggut kok. Jadi ada orang hok baka, rabai so. Jadi dia mewarnakan janggut dia, memerahkan ni wi merah lah. Atau menguningkan akan dia kerana perang sabilillah. Dalam satu peristiwa sebelum Fatu Mekah, jadi sahabat-sahabat masa tu ramai tua tu, janggut putih belaka, orang muda kurang. Jadi diperintahkan supaya inaikan rambut, janggut. Sama juga kes dalam satu peperangan dengan Barat zaman Saidina Umar bin Khattab, diperintahkan. Jadi musuh ni bila dia tengok dari jauh, tengok tak ada langsung hak ubang ni merah tu apa, dia debol strategi perang. Orang dulu seperong sekat mana, sangat seperong ni zaman ni seperong kita berok pun yang nampak lah ni, pakai Google. Ni dulu seperong tengok muda belaka, dia kata. Jadi ada tujuan lah untuk perang sabilillah, supaya menghebatkan akan kufar. Sebab dasar kaum ni dia kata, ada pendapat ulama kata kalau dok perang sabilillah haram, tak boleh, makruh. Ada berbagai pandangan. Jadi tujuan dia ina tu, tujuannya nak perang sabilillah. Dah kita tak ada perang ni guna. Maka jika tiada demikian itu, maknanya jika tak ada perang, maka iaitu dicela oleh syarak. Dan kata setengah ulama, sunat memerahkan janggut jikalau bukan kerana menghebatkan akan kafir sekalipun, dengan qasak, dengan tujuan mengikut sabda Nabi SAW juga. Jadi kita pun jangan orang merah-merah itu. Dan ni kadang-kadang penyanyi rock merah nyala janggut, rambut pun merah, kadang-kadang kuning. Tapi pakai dawak kita dalam Islam ni tak segialah, sebab dia tu akan menghalang air telak ke rambut kita. Jadi kalau kita mandi junub ke, akad adah besar ke, tak sah. Sama dengan orang puang guna cat kuku, tengok cat lah. Dia kalau cat ni dia letak selapis atas kuku ni, jadi dia mandi wajib apa, tak sah. Dia lain pada inai. Tengok bahang dia buat tu. Kalau dia betul buat gini, tapi bahang tu dia buat daripada inai, inai lain. Inai ni dia serap, dia dok selapis ni macam ke seming catai atas tu, dia letak, menyebabkan air dok sampai, dok telak, maka dok sah. Begitu juga dengan rambut. Kalau dia ada pewarna rambut tu menyebabkan dia selapuk tu, maka tak sapa masuk kat janggut itu. Lain kalau inai. Apa panggil natural. Yang kedua, maknanya ada pandangan ulama kata boleh, dia kata, kerana ikut sabda Nabi SAW. Dan jangan mengkosak selain daripada itu, perang sabilillah ataupun kerana ikut sunnah Nabi.
Berdasarkan sabda Nabi SAW, katanya asraf as-safratul khitabul muslimin wal hamratul khitabul bil mu'minin. Artinya bermula menceluk janggut dengan kuning itu pakaian bagi muslimin, dan menceluk janggut dengan merah itu pakaian bagi mukminin. Jadi kena ikut sunnah Nabi. Bapa pakai merah? Style passion learning. Tak boleh. Jadi ulama tak mengizinkan. Jadi kalau kita buat tu kerana Allah, niat kerana Allah, mesti selari dengan sunnah. Dan adalah mereka itu menceluk janggut merah itu dengan inai, dan menceluk janggut kuning itu dengan makna. Dan haram menceluk janggut yang putih dengan hitam, dan adalah setengah ulama menceluk janggut dengan hitam kerana perang Sabit. Ya demikian itu tiada mengapa dengan dia apabila benar niatnya dan tiada ada di dalam itu hawa nafsunya dan syahwatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebab orang pertama yang dilarang cak ni iaitu Fir'aun. Sebab Nabi Musa pergi jumpa, aku boleh minta izin daripada Allah Ta'ala, minta keizinan Allah Ta'ala supaya perkenankan permintaan. Fir'aun ni dia nak muda semua. Boleh dia kata aku beriman kepada kamu, tapi mu minta dengan Tuhanmu supaya aku ni muda semua, tak tua-tua. Hebat dia nak. Jadi mesuarat sama-sama menteri dia, dia kata, ayah muda semua. Lalu mereka cap rambut Fir'aun, janggut dia hak putih itu jadi hitam. Lepas tu dia keluar panggil rakyat belaka tanya. Dia tanya rakyat dia, aku ni muda tua. Orang kata muda, kata tua cari mampu hanya tetok golok. Tengok tu aku. Tak jadi pula tu. Jadi kita semua dilarang guna hitam ni. Sebab putih tu ialah ada orang putih nyakit. Walaupun umur dia dah tua sangat, muda lagi. Kita sains-sains sekolah dulu pun ada baru belasan tahun, habis ubah. Jenis Mak Saleh ke mana tak tahu. Satu game dia albino. Bukan rambut je putih, habis mata ling. Tangan-tangan ni putih belaka. Ada seorang tu ngaji sama saya, Mesir Azhar, jadi ustaz. Negeri Afrika tu dia bunuh wabak je tu. Basa sungguh. Tak ada masalah warna dia. Balo-balo pun orang panggil khubah balo. Macam khubah kan ada warna putih. Albino. Comel. Tapi kalau orang dah biasa tengok tengah-tengah malam terkejut lah. Ingat atu rubuh apa. Al-babus sani fi asraris salah. Bermula bab yang kedua pada menyatakan rahsia semayang, dan di dalamnya itu beberapa pasal. Al-faslul awal fi fadailus salah was sujud wal jama'ati wal azan wa ghairiha. Bermula pasal yang pertama dimenyatakan pada kelebihan segala sembahyang, kelebihan sujud, kelebihan berjamaah, sembahyang jemaah, kelebihan bang ni azan dan lainnya. Yang pertama disebut fadalitul azan. Ini suatu kelebihan bang, sabda Nabi SAW. Bang ni orang Melayu ambil mana tak tahu. Bang ni istilah bang. Tapi azan tu orang kita dulu cek-cek so bunyi bang tu. Gi bang orang itu. Peti-peti ayahmu bang bang ambil mana tak tahu. Makna apa dia ambil di mana istilah bang. Rekah je bang. Jadi bahasa Arab ni azan lah. Itu dipanggil muazzin. Jadi bila tu kita Tok Bila kekal nama Tok Bila. Bila yang mengazankan azan yang pertama. Kok dipanggil muazzin. Tapi kita kekal ni panggil Tok Bila. Tok Bila siapa ni panggil Tok Bila. Tukang bang. Ada kok dulu panggil tukang bang. Tukang bang tu bila.
Salah satu yaumul qiyamah ala kathibin minal misk aswad wala yulhimuhumul hisab wala yanalahumul fiza hatta yufru mimma bainan nas. Artinya ada 3 orang pada hari kiamat di atas tempat yang tinggi, daripada kasturi yang hitam. Pada hari mereka itu tiada mendukakan akan mereka itu oleh hisab dan tiada mencapai akan mereka itu oleh suatu yang ditakuti hingga selesai daripada hisab antara segala manusia pada hari kiamat. Ada 3 golongan. Yang pertama, rajulun qara'al Qur'anu batigha'a wajhillahi ta'ala wa umum bin nas wa hum raduna bih. Artinya pertama, seorang laki-laki yang membaca Quran kerana ia berkehendak semata-mata bagi zat Allah, hanya mencari keredaan Allah, dan jadi imam ia akan manusia, wa umum bin nas, jadi itu imam, dan adalah mereka itu redha dengan dia, wa hum raduna bih, makmum ni redha ke dia, sebab ada gok tak imam ni hendak redha ada hadis lain. Allah Taala dak terima doa mereka, amal mereka. Seorang imam yang jadi imam tapi dibenci oleh makmum. Seorang pemimpin jadi pemimpin tapi rakyat dok benci dia sebab zalim dia. Menyebabkan Allah Taala dak terima amal dia. Ni wahum raduna bih. Orang ramai, rakyat apa sebagainya, makmum redha kepada dia. Dan warajulu btala birizq fid dunya falam yashghiluhu zalikal akhirah. Dan keduanya dia kata laki-laki yang dapat bala dengan mencari rezeki dalam dunia, maka tiada masyghul akan dia oleh demikian daripada daripada kebaikan, kebajikan amal akhirat. Mana dia kata warajulu betala birizq. Ingat bala tipe bala ni bukan? Warajulu betala birizq, seorang lelaki yang diuji dengan kekayaan, kemewahan, rezeki melimpah ruah. Pera kambing jadi, kebun jadi, bisnes jadi. Mana tu balak tu, ujian. Jangan dia kata, oh Tuhan sayang kat aku dak. Ujian daripada Allah, ujian harta. Bila dia kata diuji, ibtala birizq, diuji dengan rizki fi dunia, atas dunia, falam yashghiluhu, dia tidak mengganggu diri dia. Zalikal akhirah, dengan urusan akhirat. Dak apa? Allah dak semayang, dak jemaah, dak pergi apa. Tu. Dak zakat bayar, jalan macam biasa. Tidak mengganggu dia. Macam Imam Abu Hanifah, seorang koprak, kaya, bisnes. Tapi tak pernah mengganggu ibadat dia. Dan yang ketiga, jadi 3 golongan. Warajulun azana fi masjid wa da'allahu ta'ala batigha'a wajhillahi azza wa jalla. Lelaki yang tukang azan dalam masjid dan menyerukan manusia kepada beribadat akan Allah. Ajak manusia ibadat kepada Allah kerana berkehendak semata-mata bagi zat Allah, tidak lain dan tidak bukan hanya kerana Allah, maka dia masuk dalam golongan ni. Dia tak bila orang potong yang laung pun bang macam. Dia kau tak bila potong yang laung, malah itu orang potong yang laung dah. Tak kena tu Dia macam biasa, orang yang laung pun alhamdulillah, tak ada pun tak apa, azam macam seperti biasa. Tidak lain dan tidak bukan mencari keredaan Allah. Dia boleh harap-harap apa yang dijanjikan oleh Allah SWT itu akan dikurniakan, dapat dunia pun dapat, akhirat pun dapat, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan membaca surah Al-Asri dan tasbih kafar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana aftah bainana wa qina ila anta al-fatiha wa ba'dina ba'da zalika. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Allahumma ja'al Qur'ana hadiyatan
Allahumma nawi qulubana bil Qur'an, Allahumma nawi kuburana bil Qur'an. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna.